Ada orang Allah tak bagi kena kanser, Allah matikan mengejut. Tengah bawa kereta mati mengejut, tengah berjalan mati mengejut, tengah main golf mati mengejut, tengah berzina mati mengejut. Masuk surat khabar, tengah berzina mati mengejut. Ada sahabat kita Allah bagi kena kanser, bersyukur pada Allah. Awak kena kanser, bersyukur, alhamdulillah. Jom sama-sama kami, caranya mudah, hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah, atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, pasti Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tambah-tambah pula tuan-tuan dan puan, kita berada di musim Covid. Nak datang masjid dugaan. Jangan kata datang masjid, pergi mall pun susah. Pergi mall, nak masuk setiap kedai, memang mall tu nak masuk pertama beratur dah. Nampak tak? Tapi orang beratur, nak masuk juga tempat beli barang. Sampai dalam mall, nak pergi setiap kedai tu kena scan. Isi nama, isi nombor telefon, isi siapa yang ikut kita. Duduk dalam tu, tak beli, keluar. Nak pergi kedai nombor 2, sama juga. Habis masa scan je tuan-tuan. Lebih teruk lagi, beratur ni beratur. Lama betul tuan-tuan. Itu pergi mall, pergi masjid, mudah je. Tak ada orang beratur, tapi tak ada juga orang datang. Tapi yang bestnya tuan-tuan, masa musim masjid kena tutup, Masya Allah. Sebab saya antara orang yang aktif dalam Facebook dan Instagram. Mana kalau kita buat kajian tu boleh dikira kajian itu boleh hampir tepat, sebab 500,000 ke atas follower. Jadi saya buat forum, saya, Ustaz Haslin Bollywood, Ustaz Abdullah Khairi, 4 juta orang tengok. Satu malam tu 4 juta. Tapi orang komen lah, dalam Facebook tu orang komen lah, kenapa masjid perlu tutup? Kenapa orang Islam perlu takut dengan Covid? Kenapa orang Islam perlu itu, perlu ini? Tuan-tuan, mufti-mufti dah bincang semua, bukan mufti-mufti duduk diam. Diorang berbincang, diorang tengok tasarruful imam manutun bil maslahah. Pemimpin ni ataupun mufti-mufti ni bila dia berbincang nak jatuhkan hukum, dia tengok pada maslahat yang lebih besar. Jadi tutuplah masa tu. Bila tutup masa tu, ada hikmah. Kita dapat tengok ramai betul orang nak datang masjid. Dan sekarang ni alhamdulillah 1/3 masjid. Kalau di Selangor lebih kurang 500 orang. Saya sebab tanya tadi Tok Bilal kita, 1,000. Sekarang ni 1,000 masjid ni, 1,000. Ada setengah masjid 500, ada setengah masjid bawah. Kalau di Putrajaya tu surau Jumaat lebih kurang 140 orang. Bukan masjid macam dekat Shah Alam ni, tengah-tengah bandar tuan-tuan. Tak pelik kalau tak ramai. Ini surau Jumaat di bawah bangunan, penuh dengan penduduk orang Islam, 99%, mungkin 100% orang Islam. Dibuka 130 orang untuk solat berjemaah. Setiap waktu tanya tu imam berapa datang. Alhamdulillah Ustaz, adalah 25 orang. Mana pergi orang yang semua dulu nak datang masjid, nak datang surau, kami memperjuangkan masjid? Mana dia orang tuan-tuan? Kalau jauh orang boleh datang, kita boleh duduk untuk hidupkan majlis ilmu ni tuan-tuan. Maksudnya kita antara orang yang Allah dah sediakan syurga untuk mereka. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak bincang dengan tuan-tuan apa yang Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 18.
Ayat ni tuan-tuan, saya bermuhasabah tengok, kata ya Allah, banyaknya nikmat Allah bagi tapi kita tak pernah sedar tuan-tuan. Kadang-kadang kita menangis kalau baca pukul 2-3 pagi, baca dalam waktu sembahyang tahajud, menangis tuan-tuan. Imam Masjid Haram, sepanjang saya duduk kat Mekah, sepanjang saya duduk pergi Mekah selalu tuan-tuan, imam tak kira siapa pun tuan-tuan, sampai pada ayat ni mesti menangis. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wahai manusia, kalau kau hitung nikmat yang aku bagi pada kamu ni tuan-tuan, la tuhsuha, tak boleh kamu nak hitung tak boleh. Banyaknya tuan-tuan nikmat Allah bagi. Tapi kata Allah, engkau tak terhitung, kau tak bersyukur pun, Allah sebut ayat selepas tu, innallaha laghafurur rahim. Allah masih mengampun dosa-dosamu. Allah sedih tuan-tuan. Bila kita muhasabah balik, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, tak payah pergi jauh, jangan tengok jauh, tengok apa yang ada pada diri kamu. Pada diri kamu sudah mencukupi, daripada atas kepala sampai ke bawah. Kenapa Allah jadikan rambut? Kenapa Allah jadikan mata? Kenapa Allah jadikan hidung? Bila kita tengok muhasabah balik hidung ni tuan-tuan, dalam banyak-banyak ciptaan Allah yang Allah kata wajah manusia ini satu karamah, satu kemuliaan. Nabi haramkan kita pukul kat muka, tampar tak boleh, tumbuk apatah lagi, sebab muka ini tempat kemuliaan manusia. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan tengok mata, kenapa Allah jadikan ni ada apa ni, panggil apa ni? Bulu mata. Bulu mata ni, bulu mata ni ada sebab tuan-tuan. Saya tahu ni sebab yang cakap ni Profesor Mata, Profesor Datuk Dr. Muhayya. Ustaz ni bulu mata ni ustaz, ada sebab kenapa Allah buat, tapi manusia mengubahnya. Ada yang pergi tanam bulu mata tipu, bahaya tuan-tuan untuk mata. Kena guna mata yang Allah bagi tu cukup cantik dah, jangan ditambah-tambah. Ada pergi tambah yang bukan-bukan, melentik ke atas tuan-tuan. Dulu main letak je, sekarang main tanam. Silap hari bulan tuan-tuan, boleh kena pada mata, sangat bahaya. Allah jadi tu cantik. Kemudian tuan-tuan tengok mata tuan-tuan ni, tu Allah bagi nikmat tuan-tuan. Kadang-kadang menangis kita tuan-tuan, dengar ni pun saya rasa sebab dah, cakap ni pun saya sebab tuan-tuan. Allah bagi mata, sebab saya ni dulu pakai spek mata 24 tahun. Saya tengok, baca buku, pergi mana-mana mesti pakai spek, sebab saya punya spek atas 600 power dia 600 ke atas, tebal tuan-tuan, tebal. Buat spek terpaksa nipiskan agar tak sakit tuan-tuan. Bila tanya Prof Datuk, kenapa mata kita ni kena bubuh air mur bila kita pancang? Ustaz, tahu tak kenapa Allah Ta'ala tu jadikan mata itu untuk menangis? Tak cukup dengan tangisan itu bagus untuk mata. Satu. Nombor dua, mata kita ni selalu berair. Kalau kesat sakit ustaz, sakit betul. Bila kita buat lasik, mata kita kering, kena bubuh. Nak buat macam ni sakit tuan, merah mata. Padan Allah bagi air mata keluar selalu. Itu sebab Allah suruh kita menangis, tapi kita tak menangis. Nak menangis macam mana ustaz? Ya Allah, tak payah jauh-jauh, tengok pada diri cukup, sudah menangis dah kita tuan-tuan. Ni kita ni Allah bagi macam-macam nikmat, kita bersyukur tak bersyukur, menangis kita. Imam Sudais, kebetulan saya pergi Mekah, dia menangis tuan-tuan, sampai ke ayat apa? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada saat kematian, hari kamu berada di depan Allah Ta'ala, hari kamu masuk dalam kubur, hari kamu meninggal. Dan satu riwayat mengatakan ada wajah yang gelap gulita wajahnya, ada orang yang cerah muka ni, menangis tuan-tuan. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, nangis. Allah, kita ni tuan-tuan, bila kat Masjid Haram,
Tuan-tuan untung dekat Shah Alam ni ada Syekh Karim. Dah dengar suara dia dah macam Masjid Haram dah. Dia azan macam Bilal Masjid Haram. Imam-imam lain pula suara sedap-sedap. Tadi imam tadi sedap juga suara. Kena kampung lain tak ada, tuan-tuan. Saya pergi kat sebuah negeri, datang lambat, datang belakang semayang imam, berimamkan imam yang ada. Boleh tahan juga suara. Bunyilah Jawa ni, tuan-tuan. Itu pun ramai masjid bersyukur sebab ada imam boleh bagi imam. Kita imam sedap tak datang juga masjid, tuan-tuan. Nak imam Masjid Haram, nak imam Masjid Nabawi, suara dah macam ni, datang ramai. Tapi alhamdulillah Masjid Shah Alam ni hidup. Tapi nak bagi tahu, tuan-tuan, nangis sebab apa? Sebab menghayati ayat kematian itu sangat menakutkan. Menangis. Cuba Allah jadikan air mata. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hidung. Hidung kita pelik. Hidung ni pelik. Saya ni tahu ni sebab saya buat kajian. Saya kat UKM saya banyak buat kajian tentang perubatan. Fatwa perubatan, fatwa makanan. Perubatan ni kita tengok kosmetik. Kalau di Korea, tuan-tuan, dia orang tu Korea ni muka sama-sama dekat sama je. Sebab satu hari dia orang ni dia jadikan satu hak kosmetik. Kalau di India dikenali Bollywood. Nak kenal India, Bollywood. Betul tak? Kalau nak pergi mana? Nak pergi India. Wah, Bollywood. Bollywood. Kalau pergi ke Amerika, orang panggil apa? Hollywood. Orang akan ingat Hollywood. Selain Las Vegas tu, Las Vegas ni orang main judi, dia tahu. Kalau pergi sana, Hollywood, the whole Amerika Syarikat tu orang kenal Hollywood. Tapi kalau pergi Korea, bukan K-pop. K-pop ni kemudian dikenali sebagai hub kosmetik. Satu hari 15,000 pembedahan kosmetik dilakukan. 15,000 kes. Maksudnya kalau budak tu lulus SPM, tukar hidung. Bapa hadiahkan tukar hidung. Tu dia. Anak lulus STPM contohlah. Okey. Ubah mata pula. Tu buat muka dia orang sama. Kalau tuan-tuan perhati tu muka sama lebih kurang. Tu. Tapi itu dia orang brand kan. Tapi dia orang habis berbilion ringgit untuk membuat kajian macam mana nak bangunkan Korea. Asal Korea tak semaju ini. Sekarang Korea habis dah. Dia jadikan kosmetik tempat kosmetik. Dunia datang, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan puan, bila saya tengok orang ubah hidung, dalam riwayat Nabi benarkan sahabat tukar hidung yang menanah akibat peperangan. Tukar hidung. Hidung ni, dalam hidung tu ada bulu. Tapi bulu tu kena buang kat depan ni. Jangan sampai ke depan. Sampai ke depan, misai tak ada, ikut sunnah Nabi. Bulu hidung tu keluar. Tak boleh. Bulu hidung tu, tuan-tuan, ada faedah dia. Dia halang daripada debu-debu masuk. Allah. La tuhsuha, kamu tak boleh nak nilai, kata Allah Ta'ala. Maka tu sebabnya, kata para ulama, terlalu banyaknya nikmat yang aku bagi kepada kamu, wahai manusia, kamu tak boleh nak hitung. Yang aku nak pada kamu, bersyukurlah. Apa nikmat-nikmat yang disuruh oleh para ulama? Disuruh kita muhasabah. Kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, pertama, nikmatul marad. Nikmat kesakitan, tuan-tuan. Sakit. Kalau kita tak sakit, kita tak ingat Allah Ta'ala. Contoh, masa sakit kita banyak mengingati Allah. Tak percaya, pergilah ziarah. Itu sebabnya sunnah muakkadah kita ziarah orang sakit. Nabi suruh ziarah orang sakit. Nabi suruh dengar orang tu sakit, pergi tengok. Orang tu sakit, pergi tengok. Jangan pergi tengok sebab orang tu ada pangkatnya. Tak. Orang tak ada pangkat pun kita pergi tengok. Pergi tengok, tuan-tuan, macam mana orang sakit. Allah, sakit Ustaz, sakit Ustaz. Tengok, masa tu Allah, dia sebut Allah dulu. Sakit Ustaz. Sembuh. Saya accident, tuan-tuan. Accident, masuk hospital 2 hari. 1 hari tu saya rasa ada yang datang ziarah tak kurang 800 orang 1 hari ziarah. Sampaikan hospital sedang tu dia tak boleh nak kawal dah. Orang terlalu ramai datang. Sampai pukul 10 malam datang. Tapi nak bagi tahu bila orang datang, Allah sakitnya. Kalau langgar pokok tak salah, jangan niat nak accident. Sakit accident ni. Bila sakit baru kita ingat Allah Ta'ala. Tu nikmatul marda. Sakit itu satu nikmat. Takhayyalu ma'i law ghabat minad dunya al-mamrat maza sayahdus.
Kalau tak ada lah sakit atas muka bumi ini, apa akan jadi pada manusia? Manusia akan jadi bongkak. Manusia akan jadi sombong. Itu sebabnya Allah bagi penyakit. Ada orang, tuan-tuan, saya jumpa, pelakon terkenal dah meninggal dah, tuan-tuan. Tengok nikmat sakit. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah bagi kita ni sakit macam-macam. Ada orang sakit, mungkin dalam kalangan kita, beranak-beranak kita yang kena kanser. Tuan-tuan, kalau pergi jumpa dia, jumpa orang kena kanser, tuan-tuan pegang dia, naik bulu roma saya, tuan-tuan. Tuan-tuan pegang dia, syafa'ak Allah, semoga kamu cepat sihat. Bersyukur Allah bagi kamu kena kanser. Ada orang Allah tak bagi kena kanser, Allah matikan mengejut. Tengah bawa kereta mati mengejut, tengah berjalan mati mengejut, tengah main golf mati mengejut, tengah berzina mati mengejut. Masuk surat khabar, tengah berzina mati mengejut, tengah berjoget di kelab malam mati mengejut. Tuan-tuan, ada sahabat kita Allah bagi kena kanser. Bersyukur pada Allah, awak kena kanser, bersyukur, alhamdulillah. Allah bagi kita semua sakit. Saya ada sakit, awak kena kanser, Allah bagi sakit. Kenapa Allah bagi sakit? Kenapa Allah bagikan kanser? Sebab nak bagi kita buat preparation untuk kematian. Orang kena kanser semua berubah, bang. Antara salah seorang daripada hamba Allah tu, seorang pelakon terkenal, dia disahkan kena kanser tahap 4, prostat. Kebetulan saya ceramah tu, anak menantu dia ada. Saya tak tahu menantu dia ada. Saya cerita ni, dia menangis. Saya kata, budak ni menangis bersungguh. Lepas tu datang jumpa ustaz. Apa yang ustaz cerita itu ayah saya, ustaz. Ya Allah. Bayangkan, tuan-tuan, disahkan kena kanser prostat. Tuan-tuan, kolon atau prostat antara dua. Dalam masa 4 bulannya Allah bagi masa dia untuk buat preparation. Tuan-tuan, tidak kebetulan pula dia ni pula, walaupun dia pelakon, dia geng surau. Tuan-tuan, surau mana yang tak kenal dia? Semua orang kenal, sebab dia kalau tak ada lakonan, dia akan datang ke surau. Tuan-tuan, dalam tempoh 4 bulan tu, habis hutang-hutang piutang dia bayar habis, tuan-tuan. Tak cukup tu, ada lebihan duit hasil lakonan. Dia pergi wakaf untuk tu, wakaf untuk ni, sedekah untuk sana. Dia kata, lil akhirah, untuk akhirat. Anak-anak punya harta semua dia bagi siap-siap dah. Adalah yang sikit-sikit dia bagi siap-siap, dia panggil hibah. Selesaikan siap-siap. Yang baki tu, dia buat surau, dia tambah dia kata bagi tahu pada AJK, tolong tambahkan sebahagian untuk saya. Kan ada surau kan, belakang tu ada nak buat dapur, tempat orang surau makan. Dia kata, boleh tak kawasan ni saya nak. Bang, dia buat, bang. Walaupun tak 100%, 50% duit dia, bang, sekarang dia meninggal dunia, bang, dah tak ada, bang. Bang, bayangkan berapa banyak pahala sampai kepada orang itu. Allahu Akbar. Kita tak tahu lagi. Bang, Allah bagi masa 4 bulan. Kanser tahap 4, doktor siap bagi tahu. Prepare, buat persediaan, kita akan melawan, tetapi buat persediaan segala-galanya. Bang, Allah bagi rezeki dia. Tu panggil hikmah. Nikmat yang Allah tak bagi kecuali Allah bagi kita muhasabah. Amat rugi apabila orang dah ditimpa musibah, kena penyakit, makin takbur pada Allah Ta'ala. Tengok, baru ni Allah uji kita dengan COVID. Kita Alhamdulillah tak banyak, tuan-tuan, yang mati. 100 lebih yang mati. Arab Saudi satu hari, tuan-tuan, 3,500 kes. Mati, tak usah cakap lah. Kawan saya lekat lagi, tak boleh balik-balik. Pergi ambil isteri sebab dia dipinjamkan ke Arab Saudi, pensyarah. Dipinjam ke Arab Saudi, ni balik pula. Dia jaga apa saya pun tak ingat, tapi dipinjam sebab dia ekonomi, bahagian ekonomi. Bayangkan, tuan-tuan, tak boleh balik. Dia kata teruk sangat. Satu hari 3,500, 3,500. Bang, masa ni pakat muhasabah. Tengok masa kena COVID 3 bulan, bang, semua pakat muhasabah. Saya kenal ni artis-artis, ramai artis-artis pakat WhatsApp. Ustaz, Alhamdulillah, Allah bagi COVID, memang kami tertekan, tak ada pendapatan, berlakon tak boleh, menyanyi tak boleh, itu tak boleh. Jadi apa yang kami buat? Kami dengar ceramah online. Terima kasih Ustaz, buat program dalam online. Walaupun tak datang masjid, walaupun kami dengar online. Satu. Nombor 2, ada yang khatam Quran. Nora Danish melalui Ustaz Hafiz, PU Hafiz.
Presiden Ma'had Tahfiz seluruh negeri Selangor ni, Ustaz You Hafiz lah, dia kata dia bagi Quran tu, ya Allah tuan-tuan, dia tak pernah khatam Quran dengan pen yang boleh ajar baca Quran, dia boleh khatam beberapa kali bulan Ramadan masa PKP tuan-tuan. Dia kata Allah bagi rezeki, musim PKP tak boleh berlakon, tak boleh itu, tak boleh ini, saya boleh khatam 2-3 kali dengan Al-Quran teknologi itu. Yang teknologi moden yang boleh ada pen baca tu. Tuan-tuan, Allah bagi nikmat. Tu ada 2-3 orang lagi artis lain. Simpan janggut, dia kata rupanya ustaz, baru saya tahu fadilat janggut. Dah masa tu baru tahu. Semua tahu masa bila? Masa musim PKP. Itu sebab penyakit mengajar kita untuk jadi manusia. Itu je. Masa itulah baru kita tahu Allah betapa seksanya tak boleh sembahyang Jumaat. Berapa minggu kan? Saya sampai tak tahu hari dah kan? Sebab tak ada hari Jumaat. Kerja dekat rumah, work from home. Saya pula bila kerja kat rumah ni tuan, sampai rumah kata baiklah awak pergi pejabat daripada awak duduk rumah. Duduk rumah ni awak tak ada time. You don't have any time. Tak ada time langsung. Dah bekerja daripada pagi sampai ke malam, tak sedar dah malam. Rupanya hari Sabtu Ahad pun saya bekerja. Rupanya tak tahu hari Sabtu Ahad sebab tak tahu hari tu. Tiap-tiap hari menulis. Dan kita pula terlibat dengan universiti. Saya pula jaga student nak kena periksa macam mana. Sekarang ni periksa semua online, ketah kerja online. Lepas tu budak pula saya kena fikir ni, budak duduk luar negara, luar kawasan yang tak ada line ni, macam mana ni diorang nak belajar ni. Oh sakit tuan-tuan. Terpaksa fikirkan, kita buat polisi baru untuk COVID, dia panggil polisi COVID. Tuan-tuan, banyak kita muhasabah. Bayangkan tak boleh sembahyang Jumaat. Ya Allah, hidup macam mana tuan-tuan? Tak boleh pergi masjid, yang paling bahaya, pening kepala, tak boleh pergi datang masjid tuan-tuan. Biasa subuh jumpa masjid, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ada tak boleh masuk. Kadang-kadang terpaksa jugalah bagi tahu tanya, rindu sangat tuan-tuan. Lepas bulan rindu sangat. Rumah saya dekat dengan masjid. Masjid Bukit Mahkota, Bangi. Ejan untuk imam. Mam, ada kosong ke mam? Ada ustaz, masih mari. Mayang 4 orang. Allah, masuk masjid menangis tuan-tuan. Menangis. Sebab apa? Sebab lama tak masuk tuan-tuan. Muhasabah. Dah sekarang Allah dah bagi. Datanglah tuan-tuan. Datang agar kita ini dapat menikmati. Jangan kita dah muhasabah lepas tu kita lagi lupa pada Allah Taala balik. Itu dia. Muslimin muslimat ini kasih. Dengan adanya penyakit, kita akan jadi insaf dan mengingati Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwwata illa billah. Nombor 2 tuan-tuan dan puan. Nikmatud dawta. Tuan-tuan perasan tak? Sekarang ni Allah bagi nikmat dawda ni dia macam kecoh. Kalau balik kampung selalunya, kalau hari raya macam ni, kalau kita balik kampung, anak-anak ramai dia panggil apa? Dia panggil apa? Kalau kita tak ada rumah, kita jadi bising. Dia panggil apa? Riuh rendah. Tuan-tuan, nikmat. Sebenarnya nikmat riuh rendah. Sekarang tuan-tuan perasan tak? Bila balik kampung, balik beraya ke, balik apa saja ke, cucu semua senyap. Dia sampai kali pertama dia bising. Bising sebab apa? Tanya mana nombor wifi. Dapat benda ni tuan-tuan, senyap terus, semua duk main game. Ada yang saya tengok main game apa? Dia tengah buat kota, membina kota tuan-tuan. Mana boleh bercakap? Atuk mana? Tak ada. Zaman kita kecil-kecil dulu kan bising balik kampung. Atuk, bising. Atuk, jom kita pergi kedai. Atuk, buka cerita. Bising. Itu nikmat. Tetapi sekarang ni Allah tarik. Dengan teknologi hari ni, anak-anak, cucu-cucu semua pakat sibuk dengan gadget. Suami sibuk dengan gadget, isteri sibuk dengan gadget, anak-anak sibuk dengan gadget, mak bapak pun sibuk dengan gadget. Jangan main-main tuan-tuan. Saya pergi ceramah kat Kedah. Ramai masa tu ceramah dekat masjid mana saya tak ingat. Ramai lah orang. Jadi bila ramai tu kita tak perasan. Dekat 2-3 ribu orang kita tak perasan. Bila turun tu orang duk bergambar, orang tanya saya, "Ustaz," ada seorang makcik datang. "Ustaz, awak sombong sangat," dia kata.
Kita ustaz tuan-tuan, bila orang kata kita sombong, terasa tuan-tuan. Ya Allah, minta maaf makcik, saya ada buat salah makcik, minta maaf, saya takut makcik bagi salam, saya tak perasan. Yalah, kita tak tahu tuan-tuan. Kalau kita pergi supermarket, macam saya pergi supermarket pun, saya paksa pakai mask. Kalau tidak, nanti kan kita nak cepat jadi lambat. Kalau pergi airport, lagilah kena pakai tu. Kalau tidak, bergambar tuan-tuan. Tapi yang bagi tahu, bila tahdim macam tu, saya minta maaf lah makcik, tak perasan. Orang kata makcik bagi salam ke apa. Tuan-tuan tahu dia kata apa? Dak, bukan tu. Tak ada apa cuma nak sakit hati kat ustaz. Sebab apa? Ni saya duk add ustaz jadi friend dalam Facebook. Ustaz tak add saya. Lah, umur tengok makcik tu dekat 70 tuan-tuan. Ada Facebook. Saya kata saya tak ada Facebook peribadi dah makcik. Makcik kena like-nya. Facebook tu like je. Muhammad Izhar Arif tu like. Dia akan jadi follower. Jadi ada dekat 600,000 orang. Mana larat saya nak layan semua. Orang tanya hukum pun, kalau saya buka yang soal jawab hukum tu tuan, tak kurang 80 soalan orang tanya. Tak larat. Saya jawab. Kadang-kadang saya jawab yang penting-penting je lah tuan-tuan. Buat banyak sangat. Jadi saya pun cakap, tak boleh makcik like lah. Oh tak mahu like tu. Dia kata like tu tak boleh nak chat. Oh chatting. Makcik pun sekarang main Facebook. Tapi tuan-tuan, tidak ada lagi lah hubungan sembang-sembang. Kadang-kadang pergi, kalau tuan-tuan pergi makan lah, tu pergi makan, tengah makan tu pun duk main handphone lagi, duk tengok YouTube. Bang, semua tu berlaku dalam kehidupan kita. Tengok, nikmat daudak sudah tidak ada. Allah dah tarik dah. Daudak ni maksudnya dia apa nama? Dia panggil riuh rendah tadi sudah tidak ada. Tuan-tuan puan, Allah dah tarik. 2. Nombor 3. Nikmatun nisyan. Nikmat pelupa Allah bagi. Kenapa Allah bagi pelupa? Semua tu Allah bagi. Adatan ma natakhayyalu an-nisyan laysa bi ni'matin walakin da'na nufakkir qalilan fi ahwalid dunya. Takhayyal annaka la tansa syai'an wa tatadhakkaru jami' ahdath hayatik. Ya Allah. Bayangkan Allah ni bagi kita ni pelupa. Saya pelupa. Haji pelupa. Tuan pelupa. Nama apa tu? Ashraf. Memang selalu buat rakaman ni kah? Ya Allah, semoga murah rezeki. Semoga awak nanti satu hari nanti kamera ni datang bagi syafaat kepada awak. Sungguh saya cakap, awak tak mampu nak ceramah, tapi dengan perbuatan kerja awak ni satu hari nanti di akhirat sampai. Sebab live ni, percayalah, kalau dalam Facebook saya ni tak kurang 50,000 yang akan views malam ni. Tapi nak bagi tahu pahala kepada adinda seorang ni. Tuan-tuan, percayalah tuan-tuan. Bayangkan kalau kita tak lupa, apa yang akan jadi? Saya pernah balik TV3, soal jawab hukum pagi. Aksiden langgar pokok, terbakar kereta saya. Satu Malaysia bising, satu dunia. Masuk Facebook, Instagram, apa semua tak. TV masuk, setiap berita masuk. Balik, langgar pokok. Saya lupa dah. Saya tak ingat. Allah bagi langgar tak. Padahal kereta tu keluar sekali dengan airbag. Saya pun tak ingat tuan-tuan. Elak anjing, situ memang banyak anjing. Elak anjing langgar pokok. Saya tak sedar. Masa langgar tu saya tak tahu macam mana saya langgar, macam mana bentuk keadaan tu. Tak tahu. Saya sedar, kereta tu dah berasap. Saya buka pintu, terjun kat tepi. Tengok kereta dah keluar api. Tengok ada budak muda seorang. Hikmahnya ada pokok. Saya langgar pokok tu. Kalau saya tak langgar pokok, saya langgar budak muda naik motor. Arwah budak tu kalau saya langgar. Tak laju tuan-tuan, 80 km sejam saja. Kawasan tak laju. Tapi tak tahu dah, saya tak sedar tu. Tapi nak bagi tahu, budak tu tengok, selfie dulu. Baru panggil polis. Yang selfie tu yang satu dunia tahu tu, selfie, dia punya selfie tu. Baru dia perasan, ustaz, baru dia angkat kita tayar, angkat buat terapi. Cuma saya tak ingat tuan-tuan. Kalaulah saya ingat semua benda tu tuan-tuan, Allah bagi tak lupa, tak ada benda lupa, tuan-tuan, kita akan fobia. Saya tak boleh bawa kereta. Confirm saya tak boleh bawa kereta. Fobia. Kalaulah saya ni jenis tak boleh lupa, banyak benda yang saya akan ingat. Orang sakit kerana hati saya. Orang pinjam duit saya tak bayar. Orang tipu saya. Semua akan menyebabkan saya berdendam. Allah bagi kita pelupa.
Tengok Allah. Wa tatadhakkaru jami'i ahdasi hayatik. Inna ma'zam ma yata'arradu lahu al-insan fi hadhihi dunya hiyal alam wal awjah. Sebab apa yang kamu hadapi dalam hidup ni semua benda-benda yang menyedihkan. Kalaulah kamu tak ingat, ingat semua benda tu, kamu tak boleh buat kerja. Suami meninggal, tak boleh lupa, tak boleh ingat suami ni. Isteri meninggal, tak boleh ingat isteri ni. Tak boleh hidup tanpa isteri. Ada yang nak bunuh diri. Tuan-tuan, Allah bagi lupa. Orang lelaki, isteri meninggal 3 hari. 3 hari tu kahwin. Ada sebelum mati dah kahwin dah, tuan-tuan. Saya kahwin awal-awal senang, awak boleh kenal awak. Dia pun hujah nombor 1 orang lelaki. Orang perempuan lambat sikit. Lepas 4 tahun baru dia. Ada selalu orang perempuan ni, tu hebat orang perempuan, tuan-tuan. Saya respect orang perempuan ni satu benda. Orang perempuan ni satu, dia akan tanya kita, "Ustaz, saya sayang arwah. Sayang sangat ke arwah. Tapi saya perlu hidup, Ustaz. Umur baru 40 lebih. Saya perlu hidup. Kalau saya kahwin seorang lagi, Ustaz, macam mana ni? Kat akhirat saya nak duduk dengan suami mana?" Oh, dia fikir waktu dah dia. Saya kata tak apa, Kak. Buat tenang. Kahwin dulu. Bagi ejah masuk syurga dulu. Belum tentu lagi ni. Gitu. Tapi dah fikir nak duduk dengan suami mana? Saya kata kahwin dulu. Kahwin dulu. Teruskan hidup. Allah bagi lupa. Dia kahwin, dah. Suami yang meninggal tu dia ingat. Tapi dia takkan merosakkan hidup dia. Tengok, Allah bagi. Semua kesedihan-kesedihan tu hilang. Allah bagi, tengok. Selalu kita kata, pelupa ni nyanyuk. Semua tu bala. Tak, itu nikmat Allah bagi. Allah bagi, tak nak bagi orang ni teringat. Nak marah kat anak, kat cucu. Allahu Akbar. Ada seorang saya jumpa, tuan-tuan. Dekat Melaka. Orang tua ni, tuan-tuan. Anak-anak dia cerita. Anak-anak dia kata, suami dia. Suami dia bercakap kat saya tu. Dia kata, "Ustaz, syukur Alhamdulillah isteri saya ni nyanyuk." Saya kata, "Kenapa Haji cakap macam tu?" Dia kata, "Ustaz, anak-anak saya, Ustaz, perangai pelik sikit. Banyak duit mak dia pinjam tak bayar. Banyak hati orang tua itu disakiti, Ustaz." Menangis bapak dia, suami dia menangis. "Ustaz, apa yang anak-anak tak buat pada mak ni?" Sebab ya, cakap dengan mak, apa yang anak tak buat pada mak, semua dia buat, Ustaz. Tapi Allah bagi di akhir hidup dia, ibu ini nyanyuk. Agar ibu ini tidak mendoakan yang tak baik-baik pada anak-anak. Allahu Akbar. Tengok, Allah bagi nyanyuk. Nyanyuk pun satu. Walaupun Nabi sebut itu satu penyakit, tapi ia satu nikmat bagi anak-anak sebenarnya. Kalaulah ibu tu hidup, ingat hutang anak-anak yang banyak ni, mau ibu ni, ibu ni pun ada perangai juga. Ada yang ibu saya jumpa, tuan-tuan, siap bagi tahu, "Saya takkan halalkan susu yang dia minum." Aduh, berat gitu. Tak berkat hidup anak. Tu sebab, tuan-tuan, bagi tahu kat isteri kita, anak buat macam mana pun jangan keluar perkataan yang tak baik. Doa yang baik-baik saja. Innal malaikata tu'minun ala ma taqulun. Sebab malaikat akan mengaminkan apa yang kita sebut. Nauzubillah. Tu sebab doa yang baik-baik. Jadi nikmat pelupa tu pun satu nikmat. Allahu Akbar. Nombor 3, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, nikmatul alam. Nikmat tadi sakit ni, orang panggil, kalau kita ambil ambil benda tajam kena kulit, sakit. Dia panggil apa tu? Tadi marah, sakit ni deria rasa mudah kita. Kalau Allah tak bagi alam itu, alam ni dia kecil daripada sakit. Penyakit ni nama penyakit corona, virus corona, lepas tu demam. Dia penyakit ni, alam ni kesakitan. Contoh, kita ni Allah bagi rezeki sihat. Pijak apa pun, sakit. Tak. Tapi bila kena kencing manis, na'udzubillah, ini penyakit sukari, bahaya, tuan-tuan. Kena jaga. Tak rasa kaki dah tak rasa dah. Pijak ke apa ke, langgar apa, dia koyak, kaki dah terkeluar darah, dia tak perasan. Dah luka. Tengok, Allah tarik nikmat. Itu nikmat. Itu sebab bila terlanggar Allahu Akbar, kita akan takbir Allahu Akbar. Walaupun tak pernah takbir, tuan-tuan.
Fobia dia dengan takbir. Sekarang bila langgar pun Allahu Akbar sakitnya. Dia baru ingat Allah Ta'ala. Nampak tak? Alam tu, kesakitan yang kita rasa itu penyebab kepada kita tahu banyak penyakit-penyakit lain. Sesak dada. Kalau orang jantung kan, doktor bagi tahu kalau rasa macam dada kita macam kena cocok dengan apa? Dengan Allah Masya Muhammad. Dengan jarum, itu antara tanda-tanda juga akan diserang penyakit, serangan jantung. Lepas tu rasa macam sesak yang dia macam tekan, belakang tekan, depan tekan. Ini yang cerita kat saya pakar bedah jantung Malaysia, Datuk Dr. Hamzah, Prof. Datuk Dr. Hamzah. Dia kata itu semua kita kena ambil perhatian. Itu semua nikmat. Cepat-cepat pergi. Cek. Itu tanda-tanda penyakit jantung. Kalau tak rasa tuan-tuan, kena terus meninggal dunia terus. Sebabnya nikmat. Alhamdulillah, engkau bagi juga aku rasa tuan-tuan. Allah Ta'ala, kau bagi Allah, kau bagi aku rasa sakit ni, baru aku tahu rupanya aku ni kena kanser. Allah Rabbi. Contoh Ustaz Hanafiah Malik. Ni kawan saya, lama dah tuan-tuan dia. Ya Allah, dia ni kami ceramah dekat Johor sekali, forum kat Johor, tiba-tiba dia nak balik. Hana sakit je, Hana sakit kepala. Lepas tu pergi jumpa doktor. Memang esok nak jumpa doktor. Esok dia pergi, doktor buat scan semua, dapat detect dia kanser tahap berapa masa saya tak ingat, tapi teruk. Tuan-tuan, ada hikmah. Dengan sakit itu dia pergi cek, baru dia tahu dia ada kanser. Kalau dia tak cek, duk pergi ceramah lagi, mungkin dia tak tahu kanser dah makin merebak. Tapi dengan sikit kesakitan itu, Allah bagi dia dapat detect. Kamu punya penyakit kanser. Cepat berubat, maka dia berubat. Alhamdulillah. Itu dia kalau ikutkan doktor yang rawat dia satu hari dulu, pernah bagi tahu 2 tahun lepas, dia patut dah mati dah. Tapi Alhamdulillah, mati tu bukan milik manusia, milik Allah Ta'ala. Tengok, Alhamdulillah, elok-elok pergi ceramah. Saya kata pegang, dia kata Alhamdulillah Allah bagi sihat, syukur. Tu dia kata Syekh, orang duk kata saya mati dah dulu. Dia patut hari dia mati tu dekat Mekah. Dia bawa jemaah, siap bagi tahu lagi dekat travel agent. Travel agent, saya ni kalau ikut doktor ni mati ni kat Mekah ni, tolong bawa ustaz spare. Dia panggil ustaz spare. Ustaz orang kata apa? Ustaz mutawif yang tolong cover. Kalau dia mati ke bumi, jangan teruskan bawa jemaah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sampai peringkat tu. Tapi Alhamdulillah Allah panjangkan umur. Bermula dari apa? Sakit di bahagian kepala. Allah bagi nikmatul alam. Tuan-tuan puan, selain daripada itu, nikmatul mal, nikmat harta, nikmat anak-anak yang Allah kata al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Anak, harta tu semua nikmat. Tuan-tuan, dengan nikmat itulah kita kena bermuhasabah. Bayangkan Allah tarik nikmat. Macam baru-baru ni tuan-tuan, 3 bulan PKP, ramai mana orang putus. Saya bawa duit tolong bawakan satu yayasan tolong bagi-bagikan dekat 1 juta ringgit kawasan Bangi. Tanpa kita nafikan pusat zakat, lembaga zakat Selangor selalu membantu. Ni kita tambahan sebab kos dia panggil apa, asnaf tu meningkat. Yang kerja sendiri sebulan je boleh pakai duit simpanan. Ni pusat zakat, lembaga zakat Selangor kita buat kajian. Yang kerja kerajaan boleh, yang ada gaji bulanan boleh pakai duit simpanan 2 bulan. Lepas tu tak boleh lah. Tu sebab kerajaan lepas 3 bulan dia suruh kerja semua lah. Sebab kos hidup dekat 1 juta tuan-tuan. Telefon, ustaz, tolong ustaz, ada bantuan tak? Kita pun telefon lah jutawan-jutawan yang ada. Alhamdulillah ada kawan-kawan. Ada kata, okey ustaz, kita bagi. Datang dia bawa duit, bagi. Beli makanan, bagi tu. Kadang-kadang ada setengah orang dia bagi duit. Boleh juga. Masalah sekarang duit ada, barang tak ada. Pula dah. Tengok. Ada yang bagi lauk, beras tak ada. Tu sebab kita kena pandai bagi. Tuan-tuan, nikmat duit itu penting. Tu sebab bila ada duit, pesan pada anak-anak kita. Khususnya anak-anak muda tuan-tuan. Kadang-kadang sedih juga anak muda ni bila dapat gaji ni dia cepat sangat nak beli kereta baru. Kereta ni last sekali. Kereta ni boleh bawa pun cukup dah. Saya mula-mula jadi pensyarah, mula dengan Kelisa. Ini baru masuk pensyarah, terus beli kereta Honda Accord. Itu yang paling kok tu tuan. Dia slow rate, buat tenang.
ada gaji sikit. Yang paling utama dia panggil dalam fiqh, dia panggil fiqh al-aulawiyah, fiqh keutamaan. Itu sebabnya bank negara tu buat kajian yang muflis kad kredit berapa ramai penjawat awam, yang muflis beli kereta ni berapa ramai penjawat awam. Ramai tuan-tuan. Tu sebab dia orang kawan-kawan di bank negara minta tolong bagi tahu ustaz kat masjid-masjid ni, timbalan mufti kita Datuk Dr. Anhar OP, dia terlibat dengan institusi kewangan bank negara, dia tahu banyak maklumat. Tuan-tuan, anak Melayu bangsa kita juga yang bankrupt. Sebab apa? Bankrupt beli kereta. Tu sebab dahulu kan pertama sekali rumah, simpan duit untuk beli rumah sekarang ni tuan-tuan, kalau tak ada 400,000 tak payah nak sengih lah tuan-tuan, tak boleh nak sengih. Ada satu kondo sempadan nilai dengan Selangor, kondo naik, buka 420. Rumah taklah besar sangat, 120 kaki square feet, lebih kurang gitu je. Asalnya penuh daripada bawah sampai ke atas. Bila baru-baru ni pergi tanya, daripada tingkat 11 ke bawah yang harga 400,000 tu semua dah tak, masih kosong lagi. Sebab apa? Ramai orang Melayu Bumi Putera tak dapat loan, tak lepas loan tuan-tuan. Itu sebabnya. Sebab apa? Sebab banyak guna pada tempat yang tak betul. Nak bermewah, beli handbag mahal-mahal, handbag ni tuan-tuan, dah duit lebih tak apalah. Oh, nak ikut Datuk Siti Nurhaliza, orang tua tu dah berapa kaya dah, macam-macam dah dia jual. Datuk K pun dah dikira sebagai orang berjaya, anak negeri Kedah yang berjaya. Dah so dia ikut dia. Jangan duk ikut jemaah masjid Shah Alam ni tuan-tuan. Ini baru saya jumpa ni yang muda lagi tuan-tuan, dia kerja pun sebagai orang TV lah ni, orang TV. Duk tengah berjimat simpan. Saya kata jimat, ingatkan nak beli rumah ke apa, berjimat. Rupa-rupanya berjimat sebab nak beli handbag LV, harga RM8,900. Saya kata, dik, tak payahlah dik, kau pakailah jenama Sembonia ke Polo yang potongan 80%. Benda tu tak ada bezanya. Jadi kadang-kadang dia orang tak nampak benda-benda macam ni. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, nikmat harta tu perlu dijaga, nikmat anak-anak perlu dijaga, sebelum Allah ambil nikmat-nikmat ini dan akan menyebabkan kita rugi dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Semoga kita jadi orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ilmu tasawuf dan ulama-ulama tasawuf, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menghantam. Ada ustaz kata ilmu tasawuf ni lebih kotor daripada ayat cap. Kalau ada guru mengajar ilmu tasawuf ni, pasang dia duk ganggu bangkok ni. Allahu akbar.